الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Surau Ridwaniyah Banjar Estate, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan lagi sekali untuk berada di dalam taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya di akhirat nanti. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Ayat 82. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi syarat nak masuk syurga dua aja. Yang pertama beriman. Beriman tu mesti 100%. Dengan rukun iman yang 6 tu. Jangan ada syak, jangan ada zan, jangan ada waham. Mesti 100%. Percaya betul-betul dengan rukun iman yang 6 tu. Percayakan Allah dengan segala sifat-sifatnya. Percayakan Rasul dengan segala kata-katanya. Percayakan malaikat walaupun tak nampak. Malaikat tu ada, cuma tak nampak aja. Tak ada siapa yang boleh ada pun nak tengok malaikat. Kalau ada tengok pun dia menjelma seperti manusia. Yang ada tengok malaikat nabi-nabi rasul-rasul saja, lain tak ada. Rasul-rasul ada tengok lah. Nabi Muhammad berjalan bersama Jibril pun ada. Daripada Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi dia tak sampai Sidratul Muntaha. Jibril tak sampai Sidratul Muntaha. Sampai langit yang ke-7 saja. Di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad seorang-seorang naik. Jadi beriman dengan malaikat. Kalau kita beriman dengan malaikat betul-betul lah, dengan Allah, dengan Rasul, tentulah. Tapi dengan malaikat je cukuplah. Akan terkawal gerak-geri kita. Kerana malaikat itu sentiasa ada bersama dengan kita. Ada tak malaikat sekarang ni? Kejap ni ada ke tak ada? Ada, tapi tak nampak. Seorang namanya kiraman, seorang namanya katibin. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah. Sentiasa ada di sisi kamu dua orang malaikat, seorang namanya kiraman, kiraman itu yang paling mulia. Seorang lagi namanya katibin, sentiasa mencatat. Mereka tahu saja apa yang kamu laksanakan dalam dunia ini. Mereka tahu saja apa kamu buat, semua dia tahu. Yang seorang tu mencatat, yang seorang tu menemani dia, ya, kiraman katibin. Dia buat kamera digital, tahu, nak angkat gambar tuan-tuan yang ada dalam surau ni.
Mana yang ngantuk je kan, ada gambar esok di akhirat. Mana yang sembang pun ada gambarnya, ada video tahu. Dengar apa sembang ni. Jadi kalau percaya dengan malaikat aja tak berani kita nak melakukan maksiat. Tak berani nak rasuah. Tak berani nak ambil nama ekor. Tak berani nak minum arak. Tak berani nak berzina. Kerana malaikat itu sentiasa ada je ke mana saja. Besok akan ditayangnya semula. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada orang ayat ni? Surah apa? Zalzalah ya. Barang siapa melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatnya nanti di akhirat. Dan barang siapa melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah juga akan diperlihatnya nanti di akhirat. Di akhirat besok ada video besar-besaran. Ada video besar-besaran. Dia tayang. Sekarang kata mereka dipersembahkan biodata Haji Ibrahim kata. Gambar Haji Ibrahim tu keluar. Segala aktiviti Haji Ibrahim tu start daripada akil balik sampai dia mati. Sampai dia padam. Keluar lagi gambar tu. Kecuali kalau kesalahan-kesalahan yang dibuat Haji Ibrahim dia taubat, tak ada keluar, dia delete. Yang baik-baik tu keluar balik. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan. Semua akan ditayang semula. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Lagi? Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita nak mudah-mudahan apa saja yang kita buat semuanya baik-baik itu akan ditayang yang baik-baik itu. Yang jahat-jahat tak ditayang. Kalau dia taubat. Sebab tu dia suruh kita taubat. Jadi ini Allah bagi kita peluang lagi supaya kita sentiasa bertaubat. Sentiasa membetulkan kesalahan kita. Sentiasa kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita-kita yang sudah melakukan dosa. Kemudian ibadah kita pun akan dicek oleh Allah Taala. Semayang kita akan dicek, puasa kita akan dicek, zakat kita akan dicek, apa saja whatever semua akan dicek oleh Allah Taala. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Allah khabar, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam hidup kamu ni. Semua akan ambil kira. Tak ada satu yang ketinggalan. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu susah juga. Benar ya. Amal soleh itu artinya apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Whatever you do, whatever your actions are, must be in accordance with the teachings of Islam. Faham ke? Tak faham nantak lah benda buatnya. Minta ngaji orang putih kan? Apa saja kamu buat mesti ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, zakat cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, didik anak cara Islam, didik keluarga cara Islam, nikah kahwin cara Islam, whatever mesti ikut cara Islam. Kalau Tuhan tak terima. Mana tahu Allah khabar dalam surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Esok semua akan ditanya oleh Allah Taala. Dan kita bangkit dari kubur esok macam-macam cara, macam-macam rupa. Ada orang dibangkitkan macam kaldai, ada orang dibangkitkan macam rimau, ada orang dibangkitkan macam babi pun ada. 5 keadaan manusia yang akan dibangkitkan nanti di akhirat seperti babi hitam. Tak benar? 5 golongan manusia esok akan dibangkitkan di akhirat esok seperti babi. Yang pertama, orang yang berkata-kata hal dunia di dalam masjid. Dalam masjid cerita dunia, cerita perniagaan,
Cerita bola sepak, cerita badminton, esok dibangkit Tuhan macam opera babi. Siapa nak? Angkat tangan, siapa nak? Yang kedua, orang yang berkata-kata hal dunia ketika Al-Quran sedang dibaca. Bila Quran baca, apa nak buat? Diam dan dengarkan. Ya? Jangan cakap. Ketiga, orang yang berkata-kata bersembang-sembang ketika Tuan Guru tengah ngajar dalam majlis ilmu. Faham ke ni? Kecuali ada yang paling penting, mustahak benar, tak apa. Kalau tidak, diam dulu. Ketika Tuan Guru tengah ngajar, bukan Tuan Guru ini aja, siapa-siapa pun tengah ngajar. Jangan bercakap-cakap urusan dunia. Penting macam mana pun jangan cakap. Kecuali yang tak dapat dielakkan. Kalau ada ular nak matuk dia, kena kabur lah. Kena bercakap lah. Kalau ada orang buta nak berjalan, depannya ada parit, apa buat? Kabur lah. Depan tu ada parit. Boleh apa je. Tapi kalau tidak, semua orang kena diam. Ya? Jangan bercakap-cakap. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika majlis kematian. Pergi ziarah orang mati, jangan bersama-sama. Lebih lagi hal orang mati tu dia dengar je tau. Orang mati tu dia dengar, cuma dia tak boleh jawab balik aja. Dan yang keempat, di tanah perkuburan. Jangan cerita pasal kerja di tanah perkuburan. Nak cerita, nak baca selawat aja. Baca Yasin tak apa, solat baca Quran tak apa, baca talqin tak apa. Tapi jangan cerita urusan dunia di tanah perkuburan. Ini 5 tempat. Ingat tuan-tuan? Sudah lupa, penat ngajar. Yang pertama, sudah lupa tak? Yang pertama, dalam masjid. Jangan cerita urusan dunia dalam masjid. Yang kedua, ketika Al-Quran sedang dibaca. Kalau ada orang baca Quran, dengar kan? Jangan sembang. Lebih-lebih lagi kita hadir dalam majlis tilawah Quran umpamanya. Orang tu tengah baca, kita dengar kan? Jangan sembang. Yang ketiga, dalam majlis ilmu. Yang keempat, di majlis orang mati. Yang kelima, di tanah perkuburan. Itu dia ingat. Itu ingatan tu bagi saudara saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Jangan cerita hal dunia. Eloklah dengan banyak cakap pun. Kerana banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Apa ni? Sekali lagi. Banyak cakap, salah. Banyak cakap, banyak salah. Bukan tulis dosa ya. Banyak salah, baru banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Siapa nak angkat tangan? Itu hadis tu tau. Cuma hadis tak ada bunyi tu. Hadis tu bunyi apa? Man kasura kalamihi kasura saqtuhu. Wa man saqtuha wa man kasura saqtuhu kasurat zunubuhu. Wa man kasurat zunubuhu fannaru aula bih. Artinya tu yang tadi. Siapa yang banyak perkataannya, maka banyaklah kesalahannya. Dan siapa yang banyak kesalahannya, maka banyaklah dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka nerakalah lebih aula baginya. Jadi jangan cakap kecuali benda yang baik-baik je. Rasulullah cakap apa? Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dengan hari akhirat, hendaklah ia berkata yang baik-baik. Apa kata yang baik-baik? Apa kata yang baik-baik? Macam tadi kita lepas sembahyang tu, ya baik-baik itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang baik tu. Subhanallah baik itu. Alhamdulillah itu yang baik. Kalau tak boleh cakap baik, apa buat? Apa buat? Ontok. Tahu ontok? Tak ada orang awal sini ke? Tahu apa ontok? Ontok tu apa? Diam, jangan cakap. Alright, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Hadis yang ke
Kuih. Dulu kita baca yang pertama aja kan. Ini hadis yang kedua malam ni. Kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan? Ya. An Ummul Mukminin Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha qalat inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailul lil arab min syar qad iqtaraba futiha al-yawma min radmi ya'juj wa ma'juj misla hadhi wa khallaqa bi asbu'aihi al-ibham wallati taliha faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun qala na'am idza kasura al-khabas. Itu cakap Arabnya. Apa artinya entah, saya pun tak tahu. Saya pun cakap Arab, cakap putih boleh lah. Patah-patah boleh lah ya. Apa artinya cakap Melayu-nya? Daripada Ummul Mukminin. Artinya mak segala orang beriman. Kalau mak segala orang beriman itu siapa? Isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia digelar sebagai Ummul Mukminin. Mak segala orang yang beriman. Dengan mak boleh kahwin ke? Boleh ke kahwin dengan mak sendiri? Jadi semua isteri Rasulullah itu sebagai mak kita. Tak boleh kahwin. Walaupun dia muda, setelah wafatnya Rasulullah itu dia muda lagi. Tapi dia tak boleh nak kahwin dengan dia. Contoh Aisyah ketika Rasulullah wafat, berapa umurnya? 19 tahun. Terang tantang lagi. Boleh kahwin tak? Umur 19 tahun boleh kahwin tak? Apalah tak bolehnya? Umur 80 ada wanita kahwin umur 80. Ada seorang perempuan itu 100 lebih umurnya boleh kahwin dengan pemuda 35 tahun. Ada satu tiket saya dah lupa di bila ke, orang mana ke. Ada yang sakabol. Ini 19 tahun tapi tak ada boleh siapa kahwin dengan dia. Kenapa? Dia sebagai mak sekalian orang yang beriman. Siapa orang beriman itu mak dia tu. Seperti Aisyah, seperti Zainab tadi, seperti Hafsah dan sebagainya. Itu dia Zainab bin Jahash namanya, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Zainab ngabak Rasulullah masuk rumah dia. Namun isteri dia bersalah. Sambil bersabda, cemas aja rupanya, dengan keadaan yang sangat cemas ya. Dalam keadaan yang sangat cemas, artinya risau aja dia ya. Sambil berkata, la ilaha illallah. Dia mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Apa? Wailul lil Arab. Wailul lil Arab, artinya celaka orang Arab ni. Wail tu celaka. Wail itu juga nama satu lembah dalam neraka Jahanam. Wail. Ada orang dengar fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada? Tak nak tak hafal ke mana surah apa? Al-Maun. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail lah bagi mereka yang sembahyang yang mereka itu lalai di dalamnya. Ini wail ini tu. Celaka orang Arab tu akan masuk wail orang Arab ni kan. Neraka dalam apa? Satu lembah dalam neraka Jahanam yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Itu wail ya. Siapa nak angkat tangan? Lepas itu sembahyang biar elok. Jangan melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Di antaranya bergaru-garu. Ya, kadang-kadang tak lalu diam. Garu sini kata, sini kata, sini kata, sini kata, sini kata, tak lalu diam. Padahal bergaru-garu tu 3 gerak berturut-turut apa hukumnya? Batal sembahyang ya. Gatal ni tuan-tuan, kalau dia layan, dia memang gatal aja. Mula-mula tang sini, beruntung sini, betul sini, betul sini, betul ketiak gatal. Macam-macam. Kalau dia layan.
Jadi lawan kata tu. Jangan bergerak-gerak. Jangan bergaru. Dengar ke? Sekali lagi, dengar ke? Lepas ni orang jangan bergaru. Jangan biasa bergaru. Kadang sini kata, kadang sini kata, kadang sini kata, kadang belakang kata. Diam aja. Karena 3 gerak berturut-turut apa hukumnya? Batal lah semayangnya, ya. Di antara yang ramai orang batal tu ketika i'tidal, ketika nak rukuk, itu yang banyak semayang, tapi saya tak ngajar buat semayang. Tapi jaga baik. Itu yang celaka orang Arab tu. Itu wail, ya. Wailul lil Arab. Celaka lah orang Arab ni katanya. Binasa bagi orang Arab dari kejahatan. Apa dia kejahatannya? Malapetaka. Apa malapetaka? Malapetaka tu benda yang sangat merosakkan. Itu nama malapetaka. Yang hebat. Itu namanya malapetaka. Macam rumah terbakar tu malapetaka tu. Belanggar 4-5 kenderaan sekali belanggar tu malapetaka tu, ya. Yang sudah hampir, malapetaka yang sudah hampir katanya menimpa mereka, kata Nabi. Malapetaka dah dekat nak datang ke tempat kita ni katanya. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj. Seperti ini betul lah. Apa namanya? Bagi dia menemukan telunjuknya dengan ibu jari dia macam mana? Artinya dekat ke jauh? Dekat benar, ya, dekat benar nak celaka orang Arab ni tu. Kopi ni lah. Kita selalu kopi ni. Ini peace. Tapi ini Rasul buat kopi ni. Dekat benar. Dan baginda menemukan ujung ibu jari, ini ujung jari, dengan ujung jari yang sebelahnya tu. Telunjuk. Ibu jari dan telunjuk tu bertemu. Macam berlubang, ya. Jadi jari telunjuk. Yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Macam bulatan macam ni. Ini bulatan lah. Itu saya buat kopi ni. Jadi artinya rapat ke jauh masanya lagi. Dekat benar dia, ya. Saya tu bukan Ibrahim. Siapa? Isteri Nabi tadi namanya siapa? Zainab. Saya Zainab bin Jahash lalu bertanya, "Ya Rasulullah." Itu tak betul tu, bukan Rasulullah tu, patutnya ya Rasulullah. Bukan tu, ya, la. Ya Rasulullah. Betul kan? Jadi kena A, bukan you, ya. Tapi yang kitab baru ni mungkin ada A kan? Tuan-tuan, A ke you? You, betul kan? Ambil pen, betul kan? Ya Rasulullah. Bila ada perkataan ya tu, dia membaris ataskan. Bukan membaris depannya, ya, membaris ataskan huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir pada Rasul tu lam lah, ya. Ya Rasulullah. Apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Takkan orang soleh pun kena. Tapi bila berlaku kemalangan, bila berlaku malapetaka, bila berlaku bencana alam ke apa, dia tak ada pilih. Kalau banjir, ada pilih orang soleh dengan orang neraka, tak pilih dah. Semua kena. Bila berlaku banjir, begitu juga gempa bumi, turun lava tu, dari atas gunung tu, yang kena siapa? Semua kena. Orang semayang kena, orang tak semayang kena, pencuri kena, penari joget pun kena semua. Orang merampak kena, orang rajin semayang pun kena, wali-wali Allah pun kena kalau dia ditimpa oleh bencana seperti itu. Macam tsunami dululah. Lebih 200,000 orang di Aceh tu. Pada Aceh tu tempatnya apa? Serambi Mekah, tahu? Macam kita di Malaysia ni Kelantan lah. Dikira sebagai Serambi Mekah. Aceh tu lah. Di situ banyak orang soleh-soleh belakang tu. Tapi lebih 200 orang. Saya pernah pergilah ke Aceh tu, tengok makam mereka-mereka yang kena tsunami tu. Senarai nama tu. Beratus-ratus ribu orang. Ya. Kesan-kesannya nampak di Aceh tu, ya. Cuma adalah Allah nak tunjukkan kekuasaannya. Ada tempat-tempat yang patut kena tapi tak kena. Di antaranya Masjid Ar-Rahman tu, Masjid Ar-Rahman di Bandar Aceh tu. Masjid tu kalau kita level sea level dia bawah. Tapi air tu seolah-olah boleh sama masjid tu nyimpang sana. Itu Masjid Ar-Rahman. Hello, intact, tak ada rasa apa-apa. Kerana Allah nak tunjukkan kekuasaannya. Kemudian ada satu rumah. Ini orang tabligh cerita dengan saya.
Cerita dalam ceramah je dah dia ceramah tu, dia cerita saya. Ada orang tabligh tu yang cerita, kata dia, ada seorang tua perempuan. Dia duduk dalam sebuah rumah yang udah usang. Tolak dengan jari pun dia boleh jatuh rumah tu. Tapi hari ketika itu dia tak kena. Ayah tu seolah-olah menyimpang dari rumah dia. Bila disiasat tengok rupanya orang tua tu, perempuan tua tu, dia tak pernah miss tiap-tiap malam tahajud. Tiap-tiap malam tahajud. Lalu Allah pelihara. Itu nak menunjuk menandakan apa? Kekuasaan Allah. Jadi perkara-perkara yang ganjil tu berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Ini pun begitulah. Tapi biasanya bila kena aja malapetaka, semua kena. Orang soleh kena, orang toleh kena, orang derhaka kena, orang taat kena. Tok imam kena, makmum kena, tok guru pun kena, murid pun kena. Itu kata Nabi ya. Takkanlah semua kena, kata dia, Zainab nanya kepada Nabi. Lalu Nabi SAW bersabda, ya, kalau kejahatan sudah terlalu banyak. Kalau dah banyak mula jahat semua, orang salih pun kena, wali-wali pun kena, orang muqarrabin pun kena, orang muflihin pun kena, semua kena. Tiada maaf bagimu ya. Itu kata Nabi. Bila keluar Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj siapa? Ya'juj dan Ma'juj tu ada dalam Quran. Dalam surah Kahfi baca ya. Satu kaum yang kerjanya apa? Melakukan kerosakan, bunuh orang saja, bakar rumah dia, macam-macam, runtuh rumah, menghalau orang. Itulah kerja dia. Yang sangat ganas melakukan kebinasaan. Jadi mereka ni satu puak dah. Jadi ada satu puak lain tu takut kerana Ya'juj dan Ma'juj ni, puak ni. Lalu mereka minta bantuan daripada seorang khalifah yang masyhur, namanya Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain. Dia tu orang beriman walaupun berkuasa. Bukannya orang beriman saja, macam wali lah. Dia diberikan berbagai-bagai kemudahan. Jadi mereka minta Iskandar Zulkarnain tu, raja yang masyhur tu, untuk membantu mereka supaya menghalang Ya'juj dan Ma'juj ni untuk datang keluar daripada tempat mereka. Lalu Iskandar Zulkarnain mintakan besi. Kamu cari besi banyak-banyak, kepingan besi tau. Dia buatkan apa? Dia buatkan tembok, dinding tau. Dia buat tembok tu sampai atas, tertutup lembah tu. Kemudian disusun kepingan besi itu, susun, betul di welding. Inilah welding yang pertama. Dia minta tenaga. Dari tenaga dibakar tenaga tu, maka melekatlah besi tu. Itu jadi welding lah. Tahu welding? Maka melekat besi tu. Tak boleh lagi apa. Tapi Ya'juj wa Ma'juj ni tidak putus asa. Dia sentiasa mengorek besi tu macam-macam dengan kermit lah apa-apa lah. Sekarang ni udah ada lubang kata Nabi ya. Dia dah dekat dah keluar. Kena jagalah ya. Kena jaga kenapa? Kerana bila dia keluar, mereka akan melakukan kerosakan. Habis semua kena. Kalau dah banyak benda maksiat, tak ada siapa yang boleh melarang ni. Sekarang ni banyak ada maksiatnya. Zaman Nabi pun banyak maksiat dah. Ini kan pula zaman kita dah. Ada maksiat berlaku sekarang ni. Sekarang ni umat Islam seluruh dunia yang mengerjakan sembahyang aja baru 15%. Maknanya 85% tak sembahyang. Itu maksiat tu. Berlaku dah pencurian. Berlaku dah rompakan. Berlaku dah samunan haram sekarang ni. Berlaku dah. Mana tahu? Cuba tengok dalam penjara tu. Ramai ada orang dalam penjara. Itu tandakan banyak maksiat. Kalau tak, takkan dia masuk penjara ya. Saya ada masuk penjara tau. Di Tabarut tu. Ada seorang pegawai penjara tu, dia macam peminat saya lah, ke mana saya ngajar ada dia. Dia yang jemput saya. Ya Allah, bila masuk aja, mula-mula dia punya kawalan ketat tau, kamera tak boleh masuk, handphone tak boleh bawa masuk, tape recorder tak boleh bawa masuk. Bila masuk aja, ya Allah, berjembik-jembik dalamnya. Tahu apa berjembik-jembik? Ya Allah, ni minta kerja perak kan? Berjembik-jembik apa? Macam ulat.
Itu namanya berjembik-jembik. Macam-macam apa? Tua ada, muda ada, pangkat besar ada, pangkat tak ada pangkat pun ada. Lelaki ada, perempuan ada. Saya pergi situ sebagai penceramah Maulidur Rasul. Sebelum saya ceramah, dipanggil satu orang suruh baca Quran. Saya ingat qari jemputan. Rupanya banduan. Suaranya ya Allah punyalah sedap, tau. Saya ingat qari jemputan, nerin-nerin suaranya. Cukup sedap suaranya. Rupanya banduan. Dia masuk penjara tu kerana dia dihukum dia kerana merompak dan membunuh. Mungkin ada lagi lah kerana dia bukan setahun dua penjara. Mungkin ada lagi dalam. Saya pergi entah 4 tahun sudah rasanya. Itu dia. Menandakan manusia sekarang ni dah makin lama makin banyak maksiat dilakukannya. Rasuah berlaku di mana-mana. Zina berlaku di mana-mana. Ada seorang doktor di Ipoh tu, sebulan 2,000 orang pergi jumpa dengan dia. Nampak? Minta digugurkan anak dalam kandungan. Kebanyakannya orang Islam kata doktor tahu. Sebulan 2,000. Kalau setahun berapa? Kira ramai ke? Ini bila maksiat berlaku, bila berlaku itu semua kena. Orang semayang kena, orang tak semayang kena, orang alim kena, orang jahil kena, semua kena ya. Alright, tengok keterangannya. Hadis di atas menerangkan bahawa apabila di suatu tempat atau negeri sudah terlampau banyak kejahatan, kemungkaran, serupa itu kejahatan, kemungkaran, maksiat atau kemungkaran ya. Kejahatan atau kemungkaran dan kefasikan, serupa itu. Kefasikan itu macam itu juga. 3 benda ni. Nak tak? Mana nak? Nak jahat ke, nak mungkar ke, nak fasik? Yang mana nak tuan-tuan? Mana pun tak nak ya. Ketiga-tiga tu membinasakan, masuk neraka. Ketiga-tiga tu masuk neraka. Orang zalim masuk neraka, orang fasik masuk neraka, orang kafir masuk neraka ya. Jadi dah banyak benar. Maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Tak kira siapa dia ya. Kecuali orang-orang yang Allah pelihara untuk menunjukkan kekuasaan Allah Taala. Itu adalah yang tak kena ya. Yang lain tu semua kena. Oleh itu segala macam kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan. Jangan dibuat. Dihapuskan segala kemungkaran. Sebab tu kita ada polis, ada qadhi, ada apa lagi? Ada askar untuk mencegah daripada kemungkaran ya. Jadi oleh itu kerana apa? Kerana kena diapakan? Kena dimusnahkan, dibasmikan. Hendaklah segera dibasmikan dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan. Jadi ada juga hikmahnya datangnya COVID-19 tu. Bila datang COVID-19, naik kelab tutup, ya ke tak? Diadah tak boleh nak diadah, kata-kata tak boleh keluar. Kedai arak tutup, tak laku arak. Itu yang berlaku ya. Sekarang ni sudah boleh balik macam? Sudah boleh balik? Sudah. Kembali maksiat berluasa sekarang ni balik ya. Sudah boleh apa? Sudah boleh makan di kedai dan sebagainya. Dah tak ada larangan lagi dah. Jadi tunggulah kemusnahan akan berlakunya. Segala macam kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan, tetapi ianya menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Tak kira siapa akan kena. Kamu taat ke, kamu derhaka ke, kamu khianat ke, kamu jujur ke, semua kena. Dalam hadis di atas walaupun disebutkan secara khusus antara bangsa Arab, kerana Nabi orang Arab, jadi sebabnya wailul lil Arab, khusus bangsa Arab.
Tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Tak kira Arab ke, Melayu ke, Cina ke, Jepun ke, Vietnam ke, India ke, semua akan kena. Burma ke, semua akan kena. Akan kena malapetaka itu. Tak boleh lari. Tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus ialah kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri dari bangsa Arab, dari kalangan mereka. Dan yang menerima Islam pada masa permulaan penyebarannya adalah kebanyakannya dari bangsa Arab, dari kalangan bangsa Arab. Zaman-zaman mula-mula Nabi mula-mula dakwah tu orang Arab aja. Daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Rahman bin Auf dan sebagainya. Itu semua bangsa Arab begitu. Zaman itu. Kemudian bila zaman Sayyidina Umar baru tersebar Islam itu. Tersebar sampai ke Afrika, tersebar sampai ke Eropah, tersebar sampai ke Malaysia ada, ke timur ni Kan tidak? Kita sebelum Islam apa agama kita? Apa agama kita? Hindu. Mujur kita dapat menerima Islam Kalau tidak kita apa agamanya? Hindu. Kalau Hindu agaknya tuan-tuan, yang ceramah ni siapa namanya? Siapa namanya? Sami Velu. Mujur kita Hindu dekat Taipuza apa kita buat? Apa kita buat? Bawa kabar dia tu. Apa wiridnya? Well. Neraka well tu. Itu wiridnya tau. Mujur kita dapat Islam Wanita-wanita pakaian mana apa? Kalau dia Hindu macam pakaian. Sari itu panjang ke pendek? Panjang. Dari sini ke pintu tu panjang tau. Berbelit. Tapi perut nampak juga. Ya ke tak? Itu dah. Mujur kita dapat Islam. Kita kenal siapa Allah yang sebenarnya. Kita tahu menerima satu agama yang lengkap. Tak boleh dipindah-pindah, tak boleh diubah-ubah, tak boleh diubah-ubah lagi dah. Kerana dia dah lengkap. Kerana Islam itu sudah lengkap. Allah ada isyar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Jadi mujur, alhamdulillah. Datang orang Arab tu, Syekh Abdul Aziz datang ke Melaka. Turun dari kapal. Dia dan anak-anak kapal tu semayang di tepi pantai tu. Orang Melayu nengok je, apa buat macam ni? Tonggang-tonggik, ada ketika rukuk, ada ketika berdiri, ada ketika dia sujud dan sebagainya. Heran teman. Pengetahuan tu sampai kepada raja. Raja pun sedar. Dia panggil raja tu. Nama raja ketika tu apa namanya? Parameswara. Masa tu dia Hindu lagi. Dia pun tanya, Syekh Abdul Aziz, apa kamu buat di pantai tu? Kami menyembah Tuhan kami. Tuhan kamu macam mana? Dia kata gini. Dia tertarik, terus masuk Islam. Mujurlah dia masuk Islam. Bila raja masuk Islam, rakyat-rakyat pun Islam Melaka. Kalau tak kita Hindu. Sebelum Hindu kita dulu Buddha tau. Luar sebelah utara tu banyak Buddha tu. Orang Kedah, orang Perlis, orang utara Perak ni. Dulu Buddha tu kerana mereka tertarik dengan orang Siam. Orang Siam tu banyak agama Buddha sampai tertegak satu kerajaan Buddha. Orang Melayu tapi agama Buddha. Apa nama kerajaannya? Kuis benar. Ini cikgu sejarah lu tahu. Apa namanya? Langkasuka Hindu. Apa nama kerajaannya? Sriwijaya. Apa namanya? Sriwijaya. Kemudian pula datang Hindu. Hindu, orang Melayu pun masuk Hindu. Sampai tertegak juga kerajaan Hindu, orang Melayu. Itu yang tadi apa namanya? Langkasuka. Banyak kesan-kesan yang terdapat di Beruas ni. Orang Perak ni tau. Di Langkasuka tu. Mujur lah. Datang Islam lepas tu, kita pun menganut agama Islam. Kalau tidak, kita masih Hindu lagi sekarang ni. Itu pun kalau bukan Hindu pun ada dah istiadat ada Hindu yang masih kita pakai kan. Sekarang ni ada tak? Ada. Di antaranya apa? Bersanding. Alright, tengok ni dalam hadis di atas walaupun disebut secara khusus tentang bangsa Arab, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus adalah kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri dari kalangan mereka, dan yang menerima Islam pada masa permulaan penyebarannya adalah kebanyakannya dari kalangan bangsa Arab.
Dan sedikit sekali bangsa yang lain. Sedikit yang lain. Begitu pula halnya dalam masalah yang berkaitan dengan maju mundurnya umat Islam. Dia bergantung pada Arab. Kalau Arab tu maju, umat Islam pun maju. Kalau Arab tu mundur, umat Islam pun mundur. Ya. Maju mundurnya umat Islam adalah banyak bergantung kepada maju mundurnya bangsa Arab itu sendiri. Selain daripada itu, bahasa rasmi Islam adalah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab tu bahasa rasmi Islam. Bahasa Arab adalah bahasa Rasulullah, adalah bahasa Al-Quran, adalah juga bahasa syurga. Sebab itu kita kena belajar bahasa Arab. Ya. Tak tahu sikit belajar juga. Ya. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj pula adalah dua bangsa dari keturunan Nabi Adam. Semua anak cucu Adam lah ke? Dia bangsa, dia orang tu, dia bukan monster, bukannya lembaga, dia orang. Tapi namanya, bangsanya Ya'juj, lagi satu bangsanya Ma'juj. Ya? Itu manusia tu, anak cucu Adam tu. Yang dahulunya banyak membuat kerosakan dan di permukaan bumi ini. Ya, lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Zulkarnain. Zulkarnain ni seorang raja yang masyhur ketika itu, ya. Raja yang beriman tu. Dan pengikut-pengikutnya dengan sempurna, dengan campuran besi dan tembaga. Dia welding. Itulah welding yang pertama. Yang orang-orang welding hari ini dia belajar daripada Iskandar Zulkarnain tu, ya. Besi dan tembaga. Maka dengan itu mereka tidak dapat keluar. Sehinggalah hampir apa? Hampir tibanya hari kiamat. Sekarang ni dah dekat ke lah? Lama lagi hari nak kiamat? Dah dekat. Ya? Dari mana yang tak lama lagi, Ya'juj wa Ma'juj tu dah keluar. Ya? Dah tak lama lagi akan keluar tu. Ada yang mengatakan dah keluar. Ada yang mengatakan Ya'juj wa Ma'juj tu ialah Yahudi. Ada yang mengatakan Yahudi. Yahudi, dia melakukan kerosakan ke atau melakukan kebaikan hari ni? Kerosakan, ya. Itu dekat nak kiamat itu. Banyak, ya. Dia menindas orang Islam. Di mana-mana negara Islam keliling, habis ditindasnya. Itu orang Yahudi. Dia mengatakan itu. Wallahualam, saya tak tahu nak jawabnya. Kemungkinan betul dia katakan mereka tu. Kemudian kemungkinannya ada pula bangsa yang lain yang betul-betul namanya Ya'juj wa Ma'juj. Maka pada masa itu dinding yang kuat tadi akan hancur. Dan keluarlah kedua-dua bangsa itu dari kedua kediaman mereka. Lalu kembali membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Apabila ini telah terjadi, ia menandakan bahawa hari kiamat sudah dekat sekali tibanya. Dah dekat hari kiamat. Tanda-tanda banyak dah. Ya, di antaranya apa? Tanda kecil lah. Di antaranya apa? Kita keliru yang mana hak, yang mana batil. Itu di antaranya. Di antaranya apa? Ibu melahirkan tuan. Ada tak? Ada ibu melahirkan tuan? Ada. Itu kata Nabi dulu dah. Banyak tanda-tanda kecilnya. Tanda besar, di antaranya bintang mereka Datuk dah keluar. Terbakarnya Sungai Nil dah ada. Dalam peperangan tu terbakar Sungai Nil. Kemudian apa lagi? Tanda-tanda besarnya. Turunnya Dajjal. Dajjal belum lagi. Belum turun lagi. Tapi anak cucu-cucu Dajjal ada tak? Ada, keturunan Dajjal ada lagi, tapi belum lagi yang sunat Dajjal sunat belum. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, itu tanda besar. Bila Nabi Isa turun, dia akan membunuh segala babi yang ada dalam dunia ni, habis dibunuhnya. Dan mematahkan segala salib, tahu salib? Palang di gereja-gereja tu, habis patahnya. Dan dia akan bersyariat dengan syariat siapa? Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu belum lagi tanda besarnya. Dan akan berperang. Antara Dajjal akan berperang dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Mula-mula Imam Mahdi perang dia, betul bila Nabi Isa bantu Imam Mahdi, matilah Dajjal. Itu akan datang. Belum lagi lah, akan datang insyaAllah. Itu hadis yang kedua. Sudah berbunyi tot, cukup dah sekadar itu. Akan datang kita akan baca hadis yang ketiga. Kemudian seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Itu akan datang insyaAllah. Kalau panjang umur lah, kalau tak padam. Kalau padam, sambung kitab ni bagi orang lain nyambungnya. Banyak orang lain, ustaz ramai sini. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf. Yang terkasar minta maaf dia. Ustaz ni suara kuat, tapi bukan nengkin dah. Suara je kuat. Kalau tak kuat suara macam mana? Kalau tak kuat macam mana? Mula dengan angguk je depan ustaz. Jadi
Kuat suaranya ya. Bertempik sikit. Bukan marah dah. Alright, sebelum saya tutup, kalau ada, jangan kempunan, jangan terbuku hati. Kalau ada apa-apa problem, masalah, boleh kemukakan. Silakan, saya bagi peluang. Tak ada? Alhamdulillah. Banggalah saya. Ngapa bangga? Ngapa bangga? Dapat murid-murid yang